Baik, sebenarnya kita nak bersama lagi dalam satu lagi segmen juga tidak kurang pentingnya. Ini mengenai ekonomi negara dan kita juga akan bersama nanti untuk mengetahui apakah antara perkara yang menjadi bacaan daripada pakar-pakar ekonomi kita, khususnya dalam kita nak membentangkan pelan pemulihan ekonomi untuk jangka pendek. Jadi secara langsung menerusi Skype kita sudah bersedia bersama dengan kita ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Nuradli Rizwan Shah Muhammad Dali, merupakan penganalisis ekonomi. Selamat pagi, Prof. Madya. Selamat pagi, Mek. Apa khabar? Assalamualaikum. Baik, sihat. Baik, Prof, kita sedia maklum bahawa perancangan pelan jangka pendek ini merupakan kesinambungan daripada pelan-pelan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan seperti bantuan prihatin nasional dan sebagainya. Jadi antara matlamatnya berteraskan 3 matlamat utama, iaitu memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Jadi pandangan Prof, apa antara yang boleh kita jangkakan dalam pembentangan itu nanti? Yang kita tengok pada pelan yang telah dirancang dengan saya rasa dengan sistematik jugalah. Kita tengok dia bermula dengan kita cuba ada 6R yang kita tengok tu, 6R iaitu resolve, resilience, restart, lepas tu recovery, lepas tu ada revitalize dan juga reform. Jadi sekarang ni kita ni dah dalam fasa yang keempat, iaitu fasa recovery yang mungkin akan diumumkan untuk jangka pendek. Ini adalah fasa recovery, iaitu fasa keempat. Dan kita dah tengok yang masa time mula-mula dia buat tentang kita cuba untuk menangani masalah ekonomi tu daripada COVID, iaitu resolve tu, kita buat PKP kan. Kita buat PKP dan ini untuk menangani masalah COVID sendiri, masalah kesihatan, masalah masyarakat kan, dan kita buat resolve. Dan kemudian dia bagi je bantuan, iaitu stimulus ekonomi, iaitu daripada BPH dan sebagainya kan. Itu adalah untuk kita bantu masyarakat kan, bantu masyarakat dan juga untuk membantu perniagaan, itu syarikat kecil, IKL dan sebagainya. Dan lepas tu kita akan ada satu fasa yang telah baru tu, PKPB tu, iaitu kita buka ekonomi secara perlahan-lahan tapi dengan cara kita memberikan SOP tertentu lah, supaya kita still dapat juga menangani masalah kesihatan. Dan juga sekarang ni kita dalam fasa recovery. Fasa recovery ni yang pelan jangka pendek ni yang untuk kita bantu, contohnya ekonomi kita terus maju ke depan. Dan apa yang saya jangkakan yang mungkin akan diumumkan dalam minggu ini insya-Allah, kemungkinan ialah bagaimana kerajaan mahu membantu. Pertama ialah masyarakat, itu ada juga perniagaan, dan terusnya ialah untuk merancang jangka sederhana dan juga jangka panjang. Iaitu sebab kita kalau tengok fasa ke-5 dan ke-6 tu adalah fasa jangka sederhana, iaitu bulan 10 nanti, dan kemudian ialah jangka panjang. So dalam pembentangan nanti saya untuk jangka pendek ni, kita mungkin akan melihat bagaimana kerajaan akan membantu dan juga melihat kepada konteks norma-norma baru, ekonomi yang berkaitan dengan norma-norma baru, iaitu seperti ekonomi digital, ekonomi berkaitan dengan penghantaran pembelian barang online. Kita sekarang ni semuanya beli online dan sebagainya kan. Dan ini mungkin akan diwar-warkan, diumumkan, dan juga bagaimana kerajaan boleh membantu pekerja-pekerja, sebagai contohnya industri-industri yang tertentu ni yang terpaksa mungkin diberhentikan disebabkan oleh permintaan daripada sektor-sektor tertentu tu berkurangan. Jadi mungkin ini akan diperkasakan di dalam rancangan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek ini. Cuba Prof. Madya, kalau kita lihat perancangan-perancangan ini dengan pengisian-pengisian yang telah pun digariskan, kita lihat ini adalah satu pelan yang sedikit sebanyak dapat mengembalikan kembali kesejahteraan dan juga kemakmuran ekonomi kita. Sebab kalau kita lihat kesannya untuk beberapa bulan kebelakangan ini, ramai yang melihat ekonomi ini banyak yang terjejas dan mereka juga terkesan, walaupun mungkin tidak secara drastik, tetapi secara sedikit demi sedikit kesannya akan dirasai, malah sehingga
mana ke hujung tahun pun kita masih lagi tidak pasti dengan situasi ekonomi ini. Jadi bagi Prof. Mahdi, apabila adanya pelan jangka pendek ini, bagaimana rakyat nanti boleh menjangkakan kehidupan mereka untuk mungkin sekurang-kurangnya pada 6 bulan yang akan datang? Sebab kalau kita lihat pada awalnya dulu dikatakan mungkin 6 bulan, tetapi lepas itu pasca COVID-19. Okey. Dalam teori lah, yang teori dalam akademik kita ada satu model yang panggil Kubler-Ross change curve, iaitu macam mana individu ataupun satu perniagaan tu berubah tau. Mula-mula kita semuanya terperanjat sebab kita kena COVID ni, kita pun tak sangka sebab mana kita tak nampak pun COVID ni kan, kita semuanya macam terperanjat kan. So dia satu keadaan yang mana yelah kita dah biasa pergi shopping, pergi masjid dan sebagainya, tiba-tiba dah tak boleh dah sekarang ni. So ada masanya kita terperanjat, lepas tu kita dalam konteks tu kita akan berada dalam konteks denial, iaitu kita macam tak percayalah oleh benda ni, kita tak macam tak bolehlah kita macam deny benda ni berlaku. Lepas tu mungkin kita akan berasa marah, kita marah kan, maksudnya kita tak boleh buat benda ni, kita tak boleh buat benda ni apa tu kan, dan kita cuba bargain, boleh tak kita nak ni. Ini berlaku dia di negara-negara luar, seperti contohnya negara maju pun berlaku di USA dan sebagainya, mereka melakukan protes dan sebagainya. Dan pada waktu seterusnya kita akan berada dalam keadaan kita macam rasa tertekan, kita depressed tapi kita perlu cepat tu untuk move on. Sebab kata orang muda sekarang ni, kita kena move on kita, maksudnya kita cepat move on dan kita akan terima benda ni, dan kita boleh terima norma-norma baru yang mungkin mungkin mengambil masa 6 bulan, tapi benda tu adalah benda yang norma baru. Jadi kita mesti cepat untuk kita mengadaptasikan benda-benda yang baru ni. Sebagai contohnya, kita kalau dulu kita selalu pergi shopping, sekarang ni mungkin kita kena beli shopping online sajalah. Sebab kita dah perlu berubah, kita perlu accept inilah cara baru kita. Okay? Dan memang akan berlaku macam perbezaan di antara individu. Ada yang cepat dia nak terima tu, ada yang lambat. Sama juga dengan perniagaan, ada yang cepat, dia masih lagi dia dah boleh buat perniagaan online dan sebagainya. Ada juga yang masih lambat, masih lagi tradisional, tak nak berubah lagi kan, sebab mungkin mereka merasakan dia boleh survive dengan cara yang lama. Tapi dalam konteks ni kita kadang-kadang kena tengok, kadang-kadang ekonomi ni kita berubah, cara kita berubah, cara kita budaya kita mungkin akan berubah disebabkan oleh satu-satu benda yang kita pun tak nampak. Jadi kita tak nampak, tapi sebab itulah ini mungkin satu blessing in disguise jugalah mungkin. Ini mungkin cara baru kita. Dan tapi bagi yang kepada masyarakat di luar sana ialah kita perlu cepat untuk kita adaptasi kan sesuatu perubahan itu, dan kita apabila kita lebih cepat, dan kita akan dapat manfaat yang lebih lagi cepatlah. Sebab kita macam contohnya kalau kita frasa bercinta lah kan, kita frasa cinta, kita tak boleh move on kan. So lah. So sebab tu kalau kita dah frasa, contohnya orang dia dah tak nak kan, dia buat macam mana, so kita kena move on cepat-cepat. So at least kita boleh meneruskan kehidupan kita seperti biasa. Baik Prof, kita lihat juga untuk memastikan pelan pemulihan ekonomi ini bersifat inklusif, bersifat menyeluruh dan juga terperinci, pihak Kementerian Kewangan juga melakukan soal selidik di laman di laman rasmi Kementerian Kewangan Malaysia untuk menerima pandangan daripada seluruh pihak termasuk rakyat Malaysia. Jadi pandangan Prof macam mana mengenai pandangan pakar-pakar penganalisis ekonomi mengenai sektor pelancongan harus diutamakan supaya pemain-pemain industri ini tidak mengalami kesusahan ataupun kesulitan dalam jangka masa pendek ini? Yang ini kita kena berfikir. Saya rasa sektor pelancongan ini memang perlu dibantu. Tapi kita kena lihat pada sektor pelancongan sebagai contohnya, mereka perlu berfikir dengan secara inovatif dan bagaimanakah caranya mereka boleh menukar daripada mungkin daripada cara lama atau satu cara yang baru, inovasi yang membolehkan dia orang dapat survive lah. So sebagai contohnya, kalau sekarang ni dulu hotel-hotel dia tak ada buat delivery tau, tapi sekarang ni saya dah maklumkan ada hotel yang buat delivery makanan ke rumah-rumah kan. Jadi inilah satu contoh inovasi yang telah dibuat oleh sektor perhotelan tersebut, sebab mereka tahu orang tak boleh datang ke hotel, jadi mereka hantar
ke rumah-rumah. Itu sebagai satu contoh. Sebagai satu contoh. Tapi mungkin orang-orang daripada sektor pelancongan ataupun sektor-sektor yang terjejas ini, mereka perlu duduk dan mereka perlu fikir. Mereka boleh tukar mindset mereka. We are now in a crisis. Maksudnya kita sekarang ni dalam krisis. Kita perlu berfikir macam mana kita untuk perlu duduk dan juga sit down, think about how we want to change, how we want to survive in the crisis. So dalam konteks ni kerajaan boleh bantu, tapi yang the main point dia ialah iaitu masyarakat dan juga perniagaan perlu tukar mindset dia orang tu. Mereka mesti, maksudnya dia orang tak boleh dalam depression lama-lama tu. So dia frust saja kan. Dia mesti tukar, dia boleh accept, okey kita dalam krisis. Kan? Kita kena berubah. Kita tak boleh marah, tak boleh. Kalau masih lagi dalam konteks marah, masih lagi apa, susahlah. So dia kena terus accept dan terus maksudnya berfikir dengan inovatif dan sebagainya untuk mereka terus survive dalam industri. Satu lagi adalah mengenai sektor pelaburan. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya pelaburan dalam negara, walaupun beberapa minggu yang lepas ada kenaikan bursa saham dan sebagainya, tetapi kita lihat juga untuk jangka masa panjang, sebab mungkin dari sudut ekonomi, perkara ini bukanlah perkara yang kita boleh anggar ataupun jangkakan dalam masa terdekat ini, sebab perkara ini melibatkan seluruh dunia. Jadi bacaan Prof mengenai sektor pelaburan untuk kesannya pada masa akan datang pada negara kita. Dalam konteks ekonomi kita kena lihat dia ada masa ekonomi tengah naik, ada masa ekonomi tengah turun. Dan selalunya kitaran ekonomi ni kita tengok 10 tahun sekali. Tahun 2000 contohnya tahun 2008 kita ada masalah ekonomi, tahun 1998 kita ada masalah ekonomi, tahun sekarang ni pun 2018 ke 2020 ni kita ada masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi itu kitaran tu sentiasa ada naik, ada turun. Jadi bila sekarang ni tengah turun, ada orang ataupun pelabur pakar-pakar mengatakan this is the best time untuk kita labur, sebab dia akan mempunyai satu lagi kitaran, iaitu kitaran menaik. Kitaran menaik tu akan mengambil masa lebih kurang 10 tahun, lebih kurang 8 tahun. Jadi kalau kita contohnya melabur sekarang, maksudnya kita ada mempunyai lebih kurang 8 tahun pelaburan kita tu untuk berkembang sebelum dia menjadi satu kitaran menurun kembali. Jadi saya dalam konteks ni mungkin dalam untuk pelabur-pelabur jangka pendek dia akan merasa terkesan. Tapi untuk pelabur-pelabur jangka panjang dia akan mengambil peluang dalam waktu-waktu di mana pelaburan pada waktu ini adalah sangat murah, saya panggillah sangat murah, dan boleh mengambil peluang ni untuk mencari syarikat-syarikat yang berpotensi mempunyai kekuatan fundamental, kekuatan kewangan dan kekuatan dan mempunyai potensi untuk berkembang. Mereka boleh menabur dalam konteks. Jadi saya rasa dalam konteks masa jangka panjang, kita punya kekuatan ekonomi boleh meningkat, tapi kita tak tahulah sama ada adakah adakah inilah bottom ke belum bottom. Itu je. Baik Prof, kita lihat juga pencapaian yang dikemukakan oleh Menteri Kewangan semalam melebihi kadar peratusan 96% mengenai agihan bantuan prihatin nasional, dan bagaimana Prof melihat pakej prihatin dan juga pakej prihatin tambahan ini memberi suntikan kepada ekonomi negara dan juga memperkasakan rakyat sekaligus menjadi haluan kepada pembentukan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek ini dalam masa terdekat ni, Prof? Pertama sekali kalau kita tengok, kita lihat maksudnya Kementerian Kewangan dia dah merancang, dia nak bantu maksudnya masyarakat. Sebab kalau masyarakat kita tak boleh nak hidup secara biasa, maka ia akan menjadi masalah bukan saja ekonomi tetapi mungkin akan ada rusuhan dan apa dan sebagainya kan. Jadi faktor ni saya rasa adalah satu benda yang baiklah, sebab bantu masyarakat dulu. Masyarakat ni yang tunjangnya kepada sistem ekonomi, kepada negara dan sebagainya. So masyarakat ni adalah tunjang. Jadi apabila dia bantunya masyarakat, maka masyarakat pertama dia orang dapat meneruskan kehidupan. Betul. Dan yang keduanya, mana-mana yang mempunyai kelebihan, iaitu dia punya dana yang lebih sikit, iaitu dia orang boleh melabur ataupun berbelanja.
berbelanja atau menabur lah. So apabila mereka berbelanja dan juga menabur, ia akan meningkatkan lagi cairan dalam pasaran. Bila ada duit, dia ada cair setelah pasaran. So bila orang tak ada duit, dia tak cair kan, pasaran tu tak liquid. Betul. So apabila dia dah cair, maka orang akan mula untuk berbelanja, dan ada yang duit lebih sikit tu dia akan masuk dalam pasaran. Sebab pasaran kita kan, sebagai contoh di Bursa Malaysia mencipta rekod beberapa kali kerana dia punya jumlah pelaburan yang dicatat tu melebihi, itu mencipta rekod lah. Dan dia bukan daripada pelabur-pelabur institusi, tetapi daripada pelabur-pelabur individu, retailer. Maksudnya mereka ni dah mula menjinakkan diri dalam pelaburan, dan ini adalah satu budaya yang positif lah untuk Malaysia. Baik, terima kasih Prof. Madya kerana bersama dengan kami hari ini. Kita mengharapkan yang terbaik juga dalam pembentangan ini nanti, yang akan memberi kesan yang positif untuk menjana kembali ekonomi negara kita, khususnya rakyat di peringkat akar umbi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Prof. Selamat Hari Raya tu. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga.